வணக்கம் காலை வணக்கம். இன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் பேக் டு ஸ்கூல் 2024 இன்றைக்கு 3ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் காலை 10 மணி 12 மணி மட்டும் தேவாங்க போகுதா பட்டா டெக்னாலஜி காஜாங்கில் வந்து இன்றைக்கு பேக் கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் போகிற மாணவர்களுக்கு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி நேஷன் எல்லாம் வந்துருக்காங்க. நாட் ஓன்லி தமிழகம் மட்டும் கிடையாது, மலேசியா சைனீஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா Public Sarjizan bin Johan, Ahli Parlimen Bangi, Sangeeta Chandran Mohan, Ahli Majlis MP AJ, Yang bahagia Dr. S. Prabhakaran, Asian Security Sdn Bhd, and Dr. Kavita Silvi, Pengurusi ISME, Indian Social Economy Mobility Association ஓட பிரசிடென்ட் இருக்கிறாங்க. பை ரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். ஸோ போய் ஸ்டார்ட். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு போகிற மாணவர்களுக்கு வந்து பேக் கொடுக்க போகிறாங்க. ஏறக்குறைய 100 மாணவர்களுக்கு வந்து இது பேக் இதெல்லாமே வந்து ஏற்கனவே வந்து ப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யார் யார் வந்து இங்கே வந்து இந்த பேக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பெற்றுக்கொள்ளலாம்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து அப்புறம் பிரியாணி கோச்சஸ் விநாயகர் சுந்தரே 340 dari SK Bandar Teknologi Kaja கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்துன்னா 4 பேர் 6 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா சுப்பிரமணியம் சின்னன் பிள்ளை அவர்கள் ரொம்ப தூரமாக இருக்காங்க. ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் செய்யுது. இதுக்கு முன்னுக்கு நிறையா பேர் செஞ்சுருக்காங்க. பட் இன்னும் இது செய்கிறப்ப பெருமையாக இருக்குது. அதே பார்த்திங்கன்னா மல்டி ரேஷியல் எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க. இந்த மலேசிய மலானி அவர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கிறோம். ஆஃபிஷியல் மீடியா MKU மலேசியன் கலை உலகம் தமிழ் மலர் இவங்க தான் கவரேஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த வேலையில் அவர்களுக்கு வேலையில் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
Ayun. Waktu itu I belum bekerja. Seorang. Mula dokter saja cara. Life ya. ஹாய், வணக்கம் வணக்கம். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஆரம்பிக்கப்படும். Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum kita mulakan majlis, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Saya serahkan majlis kepada Pak Darul. Selamat salam madani kepada semua hadirin. Saya sebagai pengerusi majlis dengan rendah hati mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Tuan Syarizan Johan, Ahli Parlimen Bangi, Tuan Sanggita Chandra Mohan, Ahli Majlis MPKJ, Dr. Kavita Selvin, pengerusi ISMA, yang berbahagia Dr. S. Prabhakaran, wakil daripada SK Bandar Teknologi Kajang, Encik Muhammad Hussein, YDP PIBG SK Bandar Teknologi Kajang, Puan Nur Azrina Azimi, Jawatan Kuasa PIBG SK Bandar Teknologi Kajang, serta para ibu bapa dan murid-murid sekalian. Turut bersama kami pada hari ini adalah tetamu-tetamu jemputan khas yang merupakan penyumbang untuk program Back to School 2024 pada hari ini, iaitu Dato' Paduka Satish Kumar Nilameham, Dr. M. Surendiran, Chairman My PPP Hulu Langat, Encik Tanggavelu Ayaru, Pengerusi Persatuan Kebajikan Bersatu Kajang, Datuk Chandran Periasami, Encik Ganesan Mani, Encik Subramanian Sinapilai, Dr. Rajan dan Puan Kalaichelvi Perumal. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat yang hadir serta sumbangan yang sangat berharga bagi kejayaan program pada hari ini. Kehadiran
dan dengan sokongan yang berterusan, pihak NGO kami dapat melanjutkan misi kami untuk memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Sokongan yang kami terima telah menjadi daya penggerak kami untuk menjalankan program Back to School 2024 yang bertujuan untuk meringankan beban ibu bapa dalam penyediaan sesi persekolahan 2024-2025. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang diberikan. Seterusnya, saya ingin menjemput Dr. Kavita Selvin selaku Pengurusi Pertubuhan Perangsang Sosioekonomi India atau lebih dikenali sebagai ISMA, Indian Socio-Economic Mobility Association. Silakan Dr. Kavita Selvin. Selamat pagi, selamat sejahtera. Saya rasa sangat benar dan selamat malam hari. Terima kasih kepada hadir pada pagi ini. Kita bersama saya dan saya rasa ada lagi beberapa dan murid-murid belum hadir lagi pada pagi ini, tapi kita bisa hadir bagi kesimpulan yang telah hadir. Saya sedikit perbuahan saya. Tahun ini merupakan tahun keempat. So, selama 4 tahun ini saya sudah menjalankan beberapa program. Pada tahun ini saya sangat berbangga ya dapat program itu. Di mana saya dapat untuk meringankan beban mereka sedikit. Walaupun tak banyak, tapi saya dapat membantu mereka sedikit bagi penyediaan sesi persekolahan kalau kami berkumpul pada 2025. Saya harap dengan sokongan dari semua, okey, untuk tahun ini ada kebesaran ini. Okey, kita ada masa yang sangat lama, semua orang pun saya dengar. So, saya serahkan kepada penghubung nanti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kavita. Seterusnya, saya ingin menjemput Encik K. Anadurai, bekas Timbalan Pesuruhjaya Jabatan Penjara, bagi kongsikan sepatah dua kata mengenai buku yang diterbitkan oleh beliau. Silakan Encik K. Anadurai. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berhormat Tuan Tarzan bin Johan, Ahli Parlimen Bangi, Madam Sanjita Chandra Mohan, Ahli Majlis MPN, yang berbahagia Dato' Dr. S. Prabhakaran, Dr. Kavita, IGP Sekolah Kebangsaan, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, mungkin sama yang tak kenal. Nama saya Anadurai Kalimutu. Saya merupakan seorang bekas pegawai penjara. Saya baru bersara pada 2 hari bulan Disember 2023. Sebelum itu saya tamatkan perkhidmatan saya sebagai Timbalan Komisioner Penjara di Bahagian Keselamatan dan Intelijen Jabatan Penjara Malaysia. Saya merupakan Ketua Bahagian Intelijen di Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Kenapa saya ada di sini? Saya tinggal di Seremban. Selepas saya bersara, saya tinggal di Seremban. Dan isunya kenapa saya ada di sini adalah untuk menceritakan tentang satu buku yang saya tulis mengenai kisah hidup penjara. Saya telah berkhidmat dengan Jabatan Penjara Malaysia selama 35 tahun. Jadi sepanjang pengalaman saya ini, saya bukukan. Jadi apa yang terkandung dalam buku ini adalah kisah hidup banduan. Jadi dalam ini ada 3 perkara yang penting, iaitu satu adalah berkaitan dengan pengenalan kepada Jabatan Penjara Malaysia, iaitu apa peranan dan fungsi Jabatan Penjara Malaysia apabila seseorang keluarga bantuan berurusan dengan Jabatan Penjara Malaysia, apa yang patut
diketahui oleh mereka supaya mereka tidak tertipu. Itu adalah bab pertama. Bab yang kedua adalah berkaitan dengan kisah benar daripada banduan. Saya telah menemubual seramai 80 orang banduan dari seluruh penjara Malaysia. Daripada penjara Proporsional, penjara Pulau Pinang, Seberang Perai, penjara Taiping, penjara Kamunting, penjara Tapah, penjara Kajang, penjara Selangor, penjara Sungai Buloh, penjara Wanita Kajang, penjara Seremban, Sungai Udang, penjara Peluang, penjara Semparenggang, ya, dan penjara Johor Bahru. Itu adalah penjara-penjara yang mana saya telah mengambil masa selama 3 tahun lebih untuk pergi berjumpa dengan semua banduan ini untuk mendapatkan maklumat apa yang menyebabkan mereka jadi banduan. Kenapa mereka jadi banduan? Kenapa mereka melakukan kesalahan? Dan apabila mereka melakukan kesalahan, apa implikasi kepada keluarga mereka? Apa implikasi kepada diri mereka? Dan kemudian apabila mereka masuk dalam penjara, bagaimana suasana hidup dalam penjara? Adakah ianya menyeronokkan ataupun bagaimana? Jadi kisah daripada mereka saya telah jadikan sebagai buku. Jadi daripada 80 orang yang saya temu bual, saya pilih 12 kisah benar dan saya muatkan dalam buku ini. Kemudian saya juga telah menulis satu artikel dalam ini berkaitan dengan punca-punca berlakunya jenayah, terutamanya dalam kalangan banduan India ataupun masyarakat India, dan apa cadangan untuk mengatasi jenayah ini, di mana kalau kita lihat keseluruhannya di Jabatan Penjara Malaysia pada masa sekarang ada lebih kurang 79,000 banduan. 79,000 banduan. Dan kadar kemasukan semula ataupun dipanggil residivism ialah sebanyak 19.8%. Okay? Jadi daripada banduan yang saya temu bual ni, ramai yang masuk penjara lebih daripada 4 kali. Ada di kalangan mereka yang masuk 38 kali, 32 kali. Isunya, apabila mereka bebas daripada penjara, tidak ada orang yang membantu mereka. Tidak ada panduan untuk mereka. Masyarakat melabelkan mereka sebagai bekas banduan. Masyarakat tidak memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Syarikat-syarikat menganggap mereka ini adalah penjenayah, bekas penjenayah. Jadi mereka sukar mendapatkan peluang pekerjaan. Malah yang lebih menyediakan lagi, keluarga mereka sendiri pun tidak sanggup untuk menerima. Bagaimana keluarga nak menerima kalau 38 kali masuk keluar masuk penjara? Ya? Saya juga mengendalikan kelas untuk banduan-banduan di penjara, dan sekarang ni pun saya meneruskan kelas itu di penjara Kajang, penjara Seremban, penjara Jelebu dan juga penjara Sungai Udang. Ya? Jadi apabila saya melihat isu dia di sini, banduan berulang kali masuk ni adalah kerana puncanya satu, keluarga tidak menerima, yang kedua mereka sukar mendapat peluang pekerjaan dan mereka tidak ada kemahiran tertentu untuk mereka dapat kerja. Jadi apa cadangan saya, sumbangan saya kepada mereka, sebab selama 35 tahun saya bertugas di penjara, saya makan minum di situ daripada gaji yang digajikan oleh Jabatan Penjara. Jadi ini masanya untuk saya berkhidmat semula kepada masyarakat yang dikenali sebagai banduan, bekas banduan. Jadi hasil penulisan buku saya ini, setelah saya bukukan, saya terbitkan buku dalam 2 bahasa. Iaitu mula-mula saya tulis dalam bahasa Tamil, saya telah terbitkan 6,000 naskah. Dengan kos percetakan 49,000 untuk soft cover dan 19,000 untuk hard cover. Saya cetak dalam 2 soft cover dan 2 hard cover. Buku bahasa Tamil soft cover ini ditaja oleh MIED, Malaysian Indian Education Development. Dia telah buat tajaan sebanyak 49,000. Dan buku bahasa Melayu ditaja oleh anak turai sendiri sebab tidak dapat tajaan. Jadi saya keluarkan di poket saya sebanyak 49,000 untuk soft cover dan juga hard cover. Saya cetak 3,000 naskah dalam bahasa Melayu. Jadi saya nak beritahu di sini, hasil jualan daripada buku ni saya tidak mengambil sistem pun.
Semua kutipan daripada hasil jualan daripada kedua-dua buku ini saya gunakan untuk membuka satu rumah perantaraan. Pertubuhan saya mempunyai tanah seluas 6 ekar di Linggi Negeri Sembilan. Saya adalah timbalan presiden pertubuhan. Dan presiden saya setuju untuk menempatkan rumah perantaraan ini di tanah di Linggi. Jadi kami telah pun membina bangunan setingkat 3 tingkat. Telah pun siap sepenuhnya pada 31 Januari. Dan segala kutipan daripada buku ini, buku versi Tamil dan versi Melayu, akan saya salurkan kepada kos perbelanjaan rumah perantaraan ini. Setakat ini, setelah saya tolak kos penerbitan sebanyak 49,000 untuk versi bahasa Melayu dan hardcover untuk 19,000 versi bahasa Tamil, saya telah pun buat kutipan sebanyak 60,000 setakat ini. Dan saya telah membuka satu akaun khas untuk tujuan ini. Dan rumah perantara ini kita akan mula beroperasi pada 1 April 2024. Saya telah pun berbincang dengan Jabatan Penjara Malaysia dan saya telah mendapat kebenaran daripada Jabatan Penjara Malaysia untuk masuk mendapatkan mana-mana bantuan yang ingin masuk ke rumah perantara kami ini dibenarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Dan rumah perantaraan kami ini adalah terbuka kepada semua tanpa kaum ataupun agama. Tak kira siapa boleh masuk, duduk di situ, makan minum percuma selama 6 bulan. Program kami selama 6 bulan. Kita bagi makan minum percuma kepada mereka dan kemudian pada masa yang sama juga kita akan memberi skill ataupun kemahiran-kemahiran kepada mereka dan kami juga akan membantu untuk mendapatkan peluang pekerjaan kepada mereka. Apabila ada kemahiran dan juga mereka mampu menyara diri, kita percaya mereka tidak akan mengulangi jenayah. Ini terbukti apabila kita buat perbandingan kalau seorang bantuan yang biasa bebas daripada penjara dengan bantuan yang keluar melalui sistem parol. Sistem parol adalah satu sistem di mana sebelum tamat hukuman mereka dibenarkan untuk keluar daripada penjara bagi tempoh mengikut kelulusan yang diberi oleh lembaga parol KDN sama ada 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Mereka boleh keluar awal. Mereka dijamin peluang pekerjaan sama ada oleh keluarga ataupun mana-mana majikan. Dan hasil kajian mendapati bantuan yang keluar melalui sistem parol ini kadar kemasukan semula adalah hanya 0.24 wadi. 0.24%. Satu kejayaan yang memang dipandang tinggi ataupun negara-negara luar, penjara-penjara negara luar sering datang ke Malaysia untuk mengkaji bagaimana sistem parol di Malaysia boleh berjaya. Hanya 0.24% saja kemasukan semula. Berbanding dengan bantuan yang bebas terus daripada penjara, kadar kemasukannya adalah 19.8%. Jadi sebab itu pertubuhan kami mewujudkan rumah perantaraan ini. Jadi kami nak buat membantu mereka supaya mereka dapat menjadi seorang insan yang baik, yang mematuhi peraturan, yang boleh berjasa semula kepada masyarakat, keluarga dan juga masyarakat. Jadi itulah tujuan saya datang hari ini. Jadi kalau ada tuan-tuan YB atau tuan-tuan dan perempuan yang sudi untuk membeli buku saya, jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Hanya Tuhan saja yang boleh membalas budi dan budi baik tuan-tuan dan perempuan. Sekian, terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada pertubuhan yang memberi peluang kepada saya untuk mempromosikan buku saya. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih Encik K. Anadurai. Untuk meneruskan program pada hari ini, saya ingin menjemput Wakil SK Bandar Teknologi Kajang, Puan Nur Azlin Azimi, Jawatan Kuasa PIBG SK Bandar Teknologi Kajang untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak yang baik dan cerdik. Yang berusaha, yang berusaha YB Tuan Syarifan binti Johan, Ahli Parlimen Bangi, Sahidah Tan Tan Mohan Ahli Majlis FKJ, yang berbahagia Datuk Dr. Rabat maaf, Pengurusi ISMA Dr. Kavita, tadi baru berkenalan. Ibu bapa serta murid-murid dan merupakan kepada penaja-penaja kita pada hari ini. Berikan tepukanlah kepada penaja-penaja yang penting sekali. Saya Adilin, Datuk Kuasa APIBC SKBTech, merupakan NYDC di SMK Taman Jasmine juga, serta PIBG di Sekolah Agama At-Taqwa selama 9 tahun. Saya agak familiar di kalangan bapa di SK APIBC. Rasanya ramai tak yang kenal saya. Biasanya tahu dari PIBG. Okey, saya dekat sini tak nak panjang lebar lah. Saya sebenarnya diberi jemputan baru semalam dan diminta untuk memberi ucapan. Jadi saya juga disampaikan juga saya merupakan ahli jawatan kuasa KS di peringkat daerah Ulangan. Ini kali kedua saya bermuka dengan YB. Sebelum ini di program SK Bandar Baru Bangi, iaitu jemputan program naik taraf sekolah daerah, iaitu program bersama Perdana Menteri Dato' Anwar. Dan hari ini juga ceritanya dapat dengan kehadiran saya hari ini dan satu jaringan yang sangat baik dengan komuniti. InsyaAllah selepas ni mungkin YB boleh ke sekolah Taman Jasmine pula. Dan saya sangat berminat dengan Tuan kejap tadi. Tuan baca teks balik. Minta maaf saya tak sediakan teks pada hari ini. Tuan Cik Ana Surai. Okey, ini sedikit banyak saya kongsikan lah. Apabila saya berminat dengan kes panduan. Sebelum nak jadi kes panduan tu, dah tentulah dia akan berpesalah. Sebelum nak jadi pesalah, mesti kita tanya dari mana dia datang. Selama 7 tahun saya di SKBT sekolah rendah dan di sekolah menengah 4 tahun, iaitu gejala sosial. Bermula daripada pengaruh rakan sebaya. Adakah tanggungjawab ini datang daripada guru-guru? Sebenarnya tanggungjawab datang daripada bermula dari rumah. Dari pantauan ibu bapa. Jadi kalau mak ayah pun tak kenal anak-anak, jadi macam mana? Dia bukan bermula daripada sekolah saja, nanti dia akan duduk di asrama. Lepas tu dia akan diperingkat kolej, universiti. Apabila mak bapak lebih prihatin dengan anak-anak, jadi kuranglah gejala sosial. Dan kuranglah jenayah dia berada di Malaysia. Jadi saya rasa berminatlah panggil tuan, mungkin boleh datang ke sekolah menengah Taman Jasmine. Saya bagi tahu ya, di sekarang ni gejala disiplin di kalangan sekolah rendah darjah 4, darjah 5, darjah 6 bermula di grade. Dalam di sekolah menengah pula itu belum lagi hubungan jenis. Dan apa lagi? Mesti ibu-ibu tunjukkan saya tak baik dengan satu kaunseling. Ada juga yang berani masuk kes bunuh, berani masuk ke dalam sekolah. Dia ada satu kata apa, dia punya geng. Ini saya sendiri berkata apa, kecut dan dibuang sekolah. Sekolah kita tak nak benda-benda ni berlaku sebenarnya. Jadi bila saya sendiri turun hari ini, saya sangat seronok lah. Saya dapat berdepan dengan tuan dan saya harap kita satu jemputan ke sekolah untuk cerita mengenai kesan. Bila you buat macam ni, apa yang you akan dapat. Dan jadi ringkasan ucapan saya pada hari ini, saya mengucapkan merakamkan terima kasih penghargaan saya kepada pihak penganjur, iaitu pengurusi ISMA akan menganjurkan untuk bantuan betul-betul sangat bagus dengan ekonomi sekarang dapat membantu ataupun meringankan dengan keadaan sekarang kan. Mungkin dengan bantuan yang diberikan at least dapat, tapi saya rasa banyak kerajaan bagi sekarang kan.
150 kepada sekolah rendah, kepada sekolah menengah 150. Hari ini pihak pengurusi ISMA bagi lagi bantuan dari sekolah dari sekolah sepatutnya mungkin lebih ramai lagi akan menerima. Dan saya ucapkan terima kasih kepada YPRI TV dan tanpa hadir yang meluangkan masa untuk memberi sumbangan. Sekian, terima kasih. Ada pantun sikit lah untuk pihak penganjur. Licin badan, ikan keli, tinggalnya di dalam perigi. Saya hamba lemah sekali. Terima kasih bantuan diberi. Minta maaf ya kalau kita takut tidak prepare ucapan pada hari ini. Kuat, kuat. Di rumah canggih. Terima kasih Puan Nur Azlin Azimi. Seterusnya, saya ingin menjemput YB Puan Syarizan Johan, Ahli Parlimen Bangi untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Saya rasa ini mungkin yang kali kedua saya jadi pengacara. Sebelum ni di event lain, event ISMA juga. Jadi second time saya tengok. Rasa every time dia improve lagi satu keputusan untuk pengacara kita. Kepada sudah tentu Puan Sangeeta Chandra Mohan, ahli majlis MPKJ yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga Bandar Teknologi Kajang, juga kepada yang berbahagia Datuk Dr. S. Pamekaran, rakan saya, dan sudah tentu kepada Dr. Kavita, S. Kavita, yang mana saya nak katakan dekat sini, dia memang banyak buat program dengan ISMA dan sebagainya, dan saya amat menghargai apa yang telah dibuat oleh Dr. Kavita setakat ini. Satu tepukan untuk Dr. Kavita, juga kepada semua jemaah jemputan yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, Elorukum Banakem kepada semua. Pertamanya bersyukur kita kerana pada pagi ini kita dapat bersama untuk program ini. Program Back to School untuk mereka yang berada di Bandar Teknologi Kajang. Program ini sudah tentu adalah satu inisiatif yang telah diambil, yang telah dibuat oleh ISMA dan juga kesemua rakan kongsi yang ada untuk memberi sedikit sumbangan kepada ibu bapa bagi meringankan lagi perbelanjaan mereka, sebab kita tahu apabila kita nak pergi menghantar, mempersiapkan anak-anak kita ke sekolah, memang ada perbelanjaan. Pepatah Afrika ada mengatakan, it takes a village to raise a child. Maknanya tanggungjawab untuk membesarkan seseorang anak itu bukan hanya terletak di bahu ibu bapa sahaja, bukan hanya terletak di bahu guru ataupun pihak sekolah saja, tetapi terletak di bahu kita sebagai satu komuniti. Jadi maknanya kita, kalau di mana yang kita boleh, kita harus memastikan bahawa anak-anak kita dapat dibesarkan dalam satu persekitaran yang baik, dapat pendidikan yang mencukupi dan sebagainya. Jadi program Back to School ini yang dengan kerjasama semua rakan kongsi adalah begitu penting kerana ianya adalah selari juga dengan apa yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kita, iaitu gagasan Malaysia Madani. Malaysia Madani ini tuan-tuan dan puan-puan ada 6 tonggak, dan salah satu daripada tonggak adalah ihsan, yang mana kita harus ada ihsan untuk membantu mereka yang mungkin kurang bernasib baik atau berpendapatan rendah, supaya kita sama-sama dapat memastikan bila kita kata it takes a village to raise a child, maknanya kita sama-sama menggalas tanggungjawab untuk membesarkan anak itu. InsyaAllah saya sendiri selepas 13 tahun berkahwin, saya akan menjadi seorang bapa tak lama lagi, bulan 3 nanti. Jadi saya perlu banyak belajar, tapi saya rasa pengalaman saya dalam 1 tahun ini di Bangi ini, yang mana saya pergi berjumpa dengan
PIBG, berjumpa dengan pihak sekolah, berjumpa dengan persatuan penduduk. Saya percaya sedikit sebanyak dia telah menyediakan saya untuk mungkin alam menjadi bapa dan sebagainya. Jadi satu lagi perkara yang saya ingin sampaikan adalah kami di Pejabat Parlimen Bali, kami sebenarnya ada banyak program bantuan dan juga sumbangan dari masa ke masa. Tetapi cabaran kita adalah bagaimana kita nak sampaikan apa bantuan, apa sumbangan yang kami ada kepada 300,000 pengundi, 690,000 penduduk. Itu cabaran terbesar kami. Jadi sudah tentu dalam era sekarang yang mana kita ada media sosial, peranan yang dimainkan oleh media sosial itu begitu penting. Jadi sebab itu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada di sini, saya nak minta supaya tuan-tuan dan puan-puan follow akaun media sosial kami. Sama ada di Facebook, sama ada di Twitter, sama ada di TikTok ataupun Instagram. Pilihlah yang mana satu sebab di situlah kami akan sampaikan maklumat tentang program-program kami di Pejabat Parlimen Bangi. Nanti boleh tanya mana-mana staff saya belakang tu ada Cik Aisyah yang tengah rekod, ataupun boleh tanya saya sendiri. Kita akan bagi QR code ataupun kita akan tunjukkan di mana akaun media sosial yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh follow. Kalau tak nak follow kami di akaun media sosial, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh masuk WhatsApp group yang kami ada. WhatsApp group ini adalah untuk penyaluran maklumat tentang apa yang kami laksanakan di Pejabat Parlimen Bali. Dalam WhatsApp group tersebut hanya admin saja boleh hantar, maknanya tak adalah mesej selamat pagi ke apa ke, tak ada. Kita cuma hantar mesej saja untuk memastikan, info saja untuk memastikan apa yang kami sampaikan itu sampai kepada para penduduk dalam Parlimen Bangi. Dalam WhatsApp group pun tak ada apa-apa tentang politik, hanya maklumat saja. Jadi kalau tak nak follow di media sosial, boleh juga masuk WhatsApp group. Sama juga boleh jumpa saya akan bagi QR code dan tuan-tuan dan puan-puan boleh follow. Akhir sekali, saya juga ingin mengatakan bahawa kita dikatakan tadi, kita punya tanggungjawab bersama. Jadi saya amat berbesar hati kerana NGO seperti ISMA ini memang aktif dalam kawasan Parlimen Bangi, dan saya berharap bahawa kerjasama di antara ahli majlis, di antara NGO dengan kami di Pejabat Parlimen Bangi boleh diteruskan supaya apa? Kita semua bekerja ni bukan untuk jawatan, bukan untuk wang ringgit, tetapi kerana kita telah diberi tanggungjawab untuk berkhidmat di sini, maka kita akan laksanakan tanggungjawab kita demi rakyat, demi Bangi. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Tuan Syarizan. Diminta YB untuk memberikan cenderamata kepada semua tetamu jemputan khas dan penyumbang untuk program Back to School 2024 pada hari ini. Dengan ini saya ingin menjemput Puan Sanggita Chandra Mohan, Ahli Majlis MPKJ. Okey, terima kasih Puan Sanggita. Seterusnya saya ingin menjemput yang berbahagia Dr. F. Prabhakaran. Tinggal sini ya. Okey dekat. Okey. Okey ya. Thank you. Sekian ni. Diikuti dengan Encik Tanggavelu Ayaru, Pengerusi Persatuan Kebajikan Bersatu Kajang. Okey. Belu. Okey, jap. Sini. Okay. Sini kot, sini. Kami ya. Kami ya. Seterusnya Encik Subramaniam Sinapillai. Okey. Subra. Okey. Come here. Okey. Okey. Seterusnya Encik Ganesan Mani.
Yes, thank you so much for. Okay, dah. Okay. Seterusnya, Puan Kalecelvi Perumal. Dan akhir sekali, Puan Nur Azlina Azmi, Jawatan Kuasa PIBG, SK Bandar Teknologi Kajang. Okay, terima kasih Wan. Okay, terima kasih. Group foto, okay. Depan sikit. Kita ambil group foto. Seterusnya, Dr. S. Prabhakaran ingin menyumbang sedikit sumbangan kepada NGO Indian Social Economy Mobility Association ISMA kepada Dr. Kavita Selvin. Okay. Ke group foto, come. Okay, terima kasih semua for all your hard work, sponsorship. Okay? Yes. Alright. Thank you. Okay. Oh, okay. Saya order. Seterusnya, saya ingin menjemput Dr. Kavita Selvin, pengerusi ISMA untuk memberikan cenderamata kepada YB Puan Syarizan Johan. Okay, saya kat sini. Okay. Okay. Terima kasih. Okay, thank you. Okay. Terima kasih kepada YB Puan Syarizan Johan dan Dr. Kavita Selvin. Diminta semua murid bersedia untuk mengambil voucher. Oh. Minta perhatian ya. Okey, kepada ibu bapa, voucher yang kami akan berikan ni adalah voucher MyD bernilai RM50, di mana voucher MyD ni boleh digunakan di mana-mana MyD ya di semenanjung Malaysia. Jangan pula pergi tempat lain. Sabar. Okey, terima kasih. Tak perlulah, just ask them to walk. Just ask them to walk. Nanti susah nak panggil nama satu-satu. Which school are you from? Mana tag? Okay, wait here. Wait here. Wait. Wait here. Yep. Boleh jalan. Boleh makan lagi lah. Belum makan lagi. Okay. Pandang. Okay, tenang. So tunggu sini ya, tunggu sini. Okay, tunggu sini. Okay. Okay, tunggu ya, tunggu. Okay. Kongsi pacar. Kongsi pacar. Bye. Okay, dah Aisyah. Saya ambil semua. Okay. Sekolah mana ni? Ya, sekolah mana? Mana tag? Okay.
Bandar Yeah. Tech. Mostly from Bandar Tech. Mostly from Yeah. Bandar Tech. From SK Bandar. Okay. Gambar tu. Okay. Can I call the other VIPs to Yeah, yeah, speak? can, of course, Okay. of course. No, maybe you can just No, 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 here. it's okay, guys. No, no, no. Saya nak jemput kita punya para tetamu khas ya Ya. untuk turut serta untuk berikan voucher. Please sir. Gila-gila lah. Come, come. Mr. Velu. Sir, ni kan? Datuk. Puan Sanggita. Sanggita, come. So, you all can leave. Okay. 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 Tunggu kat sini ya. Datuk? Hi. How are you? Comel je. Okay, saya ni. Okay. Okay. Sini? Okay. Sini baru போயிருங்க. Alright. Okay. Sanggit. Kak? Boleh cepat-cepat lah. Semua jalan cepat-cepat. Okay. Narmada, can allow them to take. Okay. The group photo already. ஓகே You all just மறுபடியும் wait here, பார்த்தீங்கன்னா yeah? இன்னைக்கு Okay. No, no, no. ப்ரோக்ராம் பேக் டு ஸ்கூல் 2024 பிள்ளைங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்கூல் பேக் உள்ள வவுச்சர் Okay. கொடுத்துருக்காங்க. Okay. Tunggu sana ya. இது Come. கம்மியான Alright. வவுச்சர் துணை untuk murid P40 அவங்களுக்கு Pergi வந்து ke sana வவுச்சர் ya. Come, come. கொடுத்துருக்காங்க. Faster, faster, faster. இந்த வேலையில் Yang pergi come already. உதவி செய்த அனைவருக்கும் நன்றியும் பாராட்டுகளும். Okay. Berdiri kat sini ya. Berdiri kat sini ya. nak ambil gambar pula. Right. Right. Wait here ya. Wait here. Okay, maybe we take a group photo with the kids. Okay. Okay, jom. Semua yang dah terima voucher. How to arrange? Kids yang. Can Seterusnya diminta semua murid, tetamu khas dan juga okay. penyumbang Kita berdiri tengah program ni kata tepi-tepi. 2024 untuk Can gambaran. Or we just stand here, let the children stand here, side at the side. Yes, I think some of them can squat also. Boleh Zila? Oh, so group sana sikit, group sini sikit. Okay, so kita berdiri kat tengah-tengah. Okay, boleh? Boleh? Right. Azila? Okay. Group of budak-budak boleh pergi sebelah sana pula. Pergi sebelah sana. Move. Go there, yeah, go there. Separuh-separuh. Kita beri kat tempat. Separuh-separuh. Sama. Go there. You all can go there, that side. Bolehlah kot budak-budak tu berdiri straight dekat belakang. Excuse me? Bolehlah kita berdiri dulu. Datuk. Boleh nampak tak? Zila, I rasa kasih dia orang turun lah, tak nampak nanti. I rasa dekat depan pun boleh, dia orang pendek. Can ah? Banner? Can see the banner? That's right.
Mana voucher tadi tu? Yang y'all boleh tunjuk punya voucher. Tunjuk voucher y'all. Ni nampak tak? Betul noda ke? Ni voucher. Okey. Mana you punya voucher? Semua tunjuk you punya voucher. Okay. Thank you. Okay, boleh jamu selera ya? Ada jamuan ringan disediakan? Shopping lah. Dah boleh potong. Semua melakukan hadiran untuk menjamu selera. Jamuan ringan disediakan. Pastikan sampah tidak dibuang merata-rata. Sila jaga kebersihan dewan. Yes. Terima kasih. YB, please help yourself. This is all it's all halal ya. Because I'm very careful in preparing food.